Okey, saya berada di dalam toilet ni. So since banyak budak-budak Najib ni duk pertikai, duk hantar fatwa apa semua ni, saya pun dah membaca dan refer dengan guru saya apa yang dimaksudkan dengan fatwa tu. Okey, yang menjadi masalahnya ni ayat saya ni tak cukup lah dua kolak. So yang jadi masalahnya sekarang ni, okey, ni bekas Najib ni, dia pergi basuh tangan dalam ni. Okey, dia basuh tangan dalam ni, lepas tu dia angkat ayak ni, dia basuh muka. Dia basuh muka. Tu kalau baca balik, memang dalam fatwa tu pun tak sebut pun macam tu, yang macam ni pun duk share. Dia macam ni, yang disebut tu saya jauhkan sikit. Yang disebut tu dia macam ni. Ni ayat, dia basuh tangan dulu. Okey, dia basuh tangan. Okey. Ayat yang kedua ni, dia ambil dengan cara mengalihkan. Lepas tu dia basuh. Bukan menitih dekat dalam ayat ni. Bukan dia duduk. Bukan macam tu. Tu adalah Najib punya fatwa. Jadi dia dengan niat dia mengalihkan. Tu cara dia. Bukan dia duk pergi celup dalam tu tangan. Celup dalam tu, tu macam dia duk celup-celup tu tak boleh. Dia mencedok, mengalihkan. Macam tu. So jangan duk negak pendang yang besar lah. Azhar Ibrahim, kenapa Najib tak hati ambil wudu? Ni pun nak kena cerita dan nak kena bagi penjelasan lah. Sebab orang hampa duk buat benda, duk bagi fatwa yang menyesatkan kan. Majlis fatwa dah bagi betul dah. Lepas tu kan dia pergi corner, pergi melalut kan. Jadi nak kena lah bagi penjelasan. Risau nanti orang bulan-bulan puasa dia buat style wuduk Najib ni kan. Dia ingat sah kan. Jadi kita nak kena bagi tahu lah. Tu pun tak boleh ke? Satgi dia duk ingat sah, dia pun ikutlah Najib punya wuduk, jahanam. Habis semua sembahyang tarawih apa pun tak sah. Kan? Jackie Sparrow, waalaikumsalam. Zahri Yahya Naim, waalaikumsalam. Ni siap bagi list fatwa ni mencedok ke tangan. Ni saya nak bagi tahu apa makna mencedok tu. Zahri Yahya Naim, Muhammad Farhan Idafi, Cherelinus Lili, Mak Toya, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Andy Utara. Jadi malam ni kita nak membincangkan banyak topik lah. Tadi sajalah buh tajuk tu, antaranya adalah SPRM siasat nama besar UMNO, Ibu Mu'alaf gagal dapat kebenaran merayu untuk kembalikan status agama Islam, dan juga liputan kes Najib Razak hari ini. Andy Utara, waalaikumsalam. Jadi fatwa yang bagi itu dia adalah mencedok. Dia ada perbezaan di antara mencedok dan juga mencelup. Dia ada perbezaan dia. Jadi ayat yang boleh kita ambil wuduk ni, dia punya kuantiti dia 270 liter. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi dia punya kuantiti untuk sahkan wuduk kita tu adalah 270 liter ataupun bersamaan dengan 2 kolah. Apa maksud mencedok ni? Jadi kena bacalah fatwa tu bagi habis. Jadi duk bagi fatwa baca tak habis. Lepas tu duk menyesatkan orang, tak boleh. Jadi dia ayat tu dia mestilah mengalir. Saya pun buka fatwa juga ni. Fatwa ada apa nama ni, fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi dekat sini dia baca tak habis, dia ambil hak separuh-separuh. Yalah, nak bagi betul kat bos dia. Jadi kita perlu tahu bahawa dia mestilah air yang digunakan ataupun yang telah digunakan untuk berwuduk itu tidak sah. Maknanya sekira dia celup dan ayat tu tidak mencukupi 2 kolah ataupun tidak mencukupi 270 liter, maka dia tidak sah. Jadi rujukan dia Al-Muqtamad fil Afih Al-Syafi'i.
Jadi penggunaan air untuk berwuduk mestilah menggunakan air yang suci dan mensucikan, iaitu air mutlak. Dr. Muhammad Zuhaili di dalam kitabnya menyatakan air yang kekal dengan sifat asal yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada air tawar ataupun air masin, dan air itu tidak berubah dari sifat semula jadinya, dan bukan air yang telah digunakan untuk berwuduk, mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Maka air yang telah digunakan bagi tujuan untuk berwuduk, hukum dia adalah tidak sah sekiranya dia tidak mencukupi 270 liter air ataupun 2 kolah. Jadi yang disebut di dalam fatwa itu adalah mencedok air. Maksudnya mencedok ni dia ambil air daripada kolah tu, dia mencedok air dan dia melintaskan air di atas anggota wuduk dia. Bukan dia celup, lepas tu dia sapu, dia celup, dia sapu, tak boleh, tak sah wuduk. Tu kena belajar bab wuduk kan. Ataupun dia guna spray. Dia pakai spray ayak. Ayak ni dia bubuh dalam spray. Dia spray kat tempat anggota dia nak berwuduk tu. Makanya sah lah sebab ayak tu duduk dalam botol, dia spray. Macam orang duk pi perhimpunan dan sebagainya. Dan air tu mesti melalui anggota wuduk. Maknanya dia kena tarik ni sampai ke sini. Dia anggota dia mesti melintasi keseluruhan anggota wuduk. Barulah sah wuduk, sama ada dia spray ataupun dia mencedok air tu. Dia cedok air tu lintas di atas anggota wuduk. Jadi barulah betul. Janganlah duk mengajak orang pergi benda yang sesat. Suruh celup ambil dalam tu. Celup dalam tu tak sah wuduk. Siapa kata sah? Mesti mengalirkan air pada anggota wuduk. Jadi hak share tadi tu, yang fatwa tu share tu baca bagi habis. Jadi dia beza dia dekat situ, mencelup dengan mencedok. Jadi Najib dia celup. Dia celup dalam air mutlak yang tak cukup daripada dua kolah, dan air yang dia gunakan tu jatuh balik dalam tu sebagai air wuduk yang telah pun digunakan, hukum dia tidak sah wuduk. Jadi dalam teri tak erti wuduk ni mampu lah. Jadi pilih refer dengan ustaz-ustaz. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. So kepada rakan-rakan kita, janganlah kita tersesat dengan fatwa wuduk Najib Razak. Biarlah kita mengikut kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Jangan ikut kepada Najib Razak. Ikut pada Najib Razak, maka sesat jalan. Wuduk pun entah ke mana. Jadi itulah kita ni lah tuan-tuan. Baik lah pada mereka nak debat tu. Adalah trooper Najib pun ada seorang tu. Dia share, dia bubuh dekat dalam Facebook dia. Saya buka nama dia Nabil Naki. Dia bubuh, dia kata fatwa mengatakan bahawa mencedok air itu adalah perkara yang sunat. Betul lah, bukan celup. Bukan celup, mencedok air. Ni gelas, contoh gelas, dia ambil air dalam kolah tu, dia tuang atas tangan dia, lepas tu dia sapu. Tu sah lah. Tapi kalau dia celup, air yang dia dah wuduk tu jatuh balik dalam tu, tidak sah wuduk dia. Jadi dia celup, dia ambil air yang sama, tak boleh, tak sah. Jadi itulah masalahnya. Orang sebelah Najib pun tak berani tegak Najib, memang jahil. Betul lah, mereka bos mereka. Lepas tu mereka duduk main-main lah dengan fatwa, macam-macam fatwa lah mereka keluar. Jadi inilah masalah orang-orang ni. Tuan-tuan, saya minta pada rakyat Malaysia, jangan terikut. Jangan terikut dengan apa yang mereka sebut. Ingatlah, mencedok dengan mencelup perkara yang berbeza. Key dia senang. Mencedok ni dia ambil ayat. Ni duk ulang banyak kali ni nak bagi tahu daripada sudut takrifan bahasa. Cedok ayat ni dia ambil, cedok dia gunakan ayat tu. Celup ni maknanya dia celup berkali-kali dalam ayat tu. Jadi tak boleh, tidak sah wuduk dia. Jadi ni saya bagi tahu lah. Pegawai yang mengeringi bersama dungu. Tak apalah. Jadi ada trooper-trooper mereka tu biasalah. Mereka nak bagi tahu, mereka ingat rakyat ni bodoh semua. Jadi rakyat janganlah nampak macam orang bodoh. Lepas ni semua duk ingat sunat. Orang-orang Najib bagi tahu sunat buat tu.
Semua geng UMNO pakat tidak sah habis dia punya solat dia sebab wuduk tidak sah. Dia jadi sunat tu bukan sunat yang dituntut oleh agama, tu sunat najib. Okey tuan-tuan, tu sunat najib. Sunat najib biar geng-geng najib ya buat. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian. Saya rasa selesai bab wuduk tu. Ada lagi tak orang nak tanya? Tentu boleh refer. Saya bagi link nanti. Saya bagi link lah ni. Tuan-tuan boleh refer bab spray. Orang kata apa? Menggunakan spray air untuk berwuduk di pejabat ni. Ni tuan-tuan boleh gunakan artikel ni lah. Ni Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya bagi pada tuan-tuan, saya share. Tuan-tuan boleh gunakan hujah ni. Sekejap lagi duk guna hujah najib, pai. Kan? Pakat pai ke semua. Okey tuan-tuan tu. Link dia. Saya dah bagi pada tuan-tuan. Saya dah bagi link dia. Sebab tu kita kena baca. Jangan duk baca page najib duk kerat-kerat kan. Tu link dia tuan-tuan. Yang mana nampak lah tuan-tuan. Okey. Itu adalah berkaitan dengan wuduk najib ni lah. Hukum dia tidak sah. Yang jawab dia adalah bukan Hafiz Alim jawab. Yang jawab adalah link daripada Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuan-tuan boleh baca. Okey, ni saya dah pin dah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, SPRM siasat nama besar UMNO. Mereka tak tulis tuan-tuan. SPRM siasat Mat Hassan sebenarnya. Dan dia siasat Mat Hassan hasil daripada laporan yang telah dibuat oleh Ketua Penerangan UMNO Cawangan Setapak Jaya, itu orang UMNO jugalah, yang menyatakan bahawa ada dokumen yang telah pun disebarkan berkenaan dengan rasuah pajakan tanah Negeri Sembilan dan juga pembalakan bermula daripada tahun 2008 hingga ke tahun 2010 semasa zaman pemerintahan Mat Hassan. Jadi laporan ini dikatakan bahawa beliau mendesak pihak SPRM. Beliau adalah seorang ahli UMNO yang mendesak pihak SPRM dengan menyatakan bahawa Mat Hassan telah pun menerima suapan sebanyak 10 juta daripada sebuah syarikat yang tidak dinyatakan nama bagi tujuan pembalakan dan juga pajakan tanah tersebut tuan-tuan. So dekat sini tuan-tuan, hari ini rakyat Malaysia rasa berbangga lah. Sebab apa? Hari ini orang UMNO sendiri yang mendedahkan bahawa memang betul lah ada salah guna kuasa dan rasuah di kalangan pemimpin tertinggi UMNO itu sendiri. So hari ini lengkap lah tuan-tuan. Lengkap di peringkat parti UMNO itu lengkap, di mana penasihat UMNO hari ini iaitu Najib Razak juga terlibat orang kata apa dalam kes menyalahgunakan kuasa dan juga rasuah. Presiden UMNO itu sendiri iaitu Zahid Hamidi pun menyalahgunakan kuasa dan juga rasuah, dan hari ini didedahkan timbalan Presiden UMNO iaitu Mat Hassan juga menyalahgunakan kuasa dan juga rasuah. So semua yang duduk di peringkat atasan UMNO tu semuanya hari ini rasuah dan juga menyalahgunakan kuasa. So hari ini yang buat laporannya adalah orang UMNO tu sendiri. Begitu jugalah dengan kes Zahid dan sebagainya, yang mana mereka mengatakan pendakwaan berpolitik dan sebagainya. Sebenarnya tidak wujud pun istilah pendakwaan politik ni. Sebab macam kes Zahid Hamidi, yang report Zahid ni adalah setiausaha Yayasan Akal Budi, orang UMNO juga. Meja tu orang UMNO ikut Zahid berpuluh tahun. Dia yang buat laporan Zahid menyalahgunakan dana Yayasan Akal Budi. Bukan orang bersatu, bukan orang Pakatan Harapan. Yang buat report ni orang Barisan Nasional juga sendiri. Macam tu jugalah dengan kes Mat Hassan hari ni pun, yang buat report adalah orang UMNO sendiri. Tapi masalahnya bila UMNO mereka berhadapan dengan rakyat Malaysia, mereka menggunakan istilah yang mengelirukan rakyat Malaysia. Mereka mengatakan ini adalah pendakwaan politik. Mereka didakwa kerana mereka tidak mahu membubarkan UMNO.
Mereka didakwa kerana mereka setia dengan UMNO dan sebagainya. Sedangkan yang buat report tu orang UMNO tu sendiri. Macam kes Mat Hassan juga. Hari ni rakyat sedia maklumlah bahawa sekiranya selepas ini ada orang UMNO yang mengatakan ini adalah pendakwaan politik, so rakyat Malaysia tahu yang buat report ni adalah orang UMNO. Sebab itu pentingnya untuk rakyat Malaysia membaca berita dan mereka save berita tu. Mereka screenshot ataupun mereka simpan sebagai mereka punya arkib mereka sendiri. Sebab apa? Sebab bila tempoh pilihan raya umum langsung, maka pemimpin UMNO ni semua akan menggunakan istilah yang akan mengelirukan. Dia akan kata dia ni kena pendakwaan politik. Sebab dia nak mempertahankan perjuangan UMNO dan sebagainya. Menunjukkan betapa ramainya pemimpin-pemimpin tertinggi terlibat dalam penyelewengan soal bebas ataupun tidak di mahkamah tidak timbul. Isunya kes rasuah menjadi amalan di kalangan pemimpin UMNO itu sendiri. Betul ya? Itu yang di kalangan pemimpin UMNO itu adalah penambahan saya. Yang penulisan tu adalah daripada Tuan Penerangan Hezek. So hari ini sekiranya rakyat melihatlah mereka-mereka yang dilaporkan menyalahgunakan kuasa dan juga rasuah ni adalah mereka yang menguasai Barisan Nasional dan juga UMNO itu sendiri. Jadi mereka-mereka ni semua, penasihat Najib Razak, Zahid Hamidi, Mat Hassan ni adalah mereka yang menguasai Barisan Nasional dan juga UMNO. Mereka adalah pembuat keputusan dan juga dasar bagi Barisan Nasional dan juga UMNO tu sendiri. Ni macam adik saya yang kerja duk bagi star kat saya banyak-banyak. Adik sendiri bagi star kat abang. Jadi mereka inilah yang wajib ditolak oleh rakyat Malaysia. Sebab apa? Sekiranya mereka ini menang dalam pilihan raya umum, maka mereka inilah yang akan menjadi Perdana Menteri. Mereka lah yang akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Dan mereka juga lah yang akan menjadi Menteri Kanan. So rakyat Malaysia nak ke? Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri. Yang mereka ini adalah mereka yang didapati bersalah. Ataupun mereka ini yang telah dilaporkan. Ataupun mereka yang masih menghadapi pendakwaan. Adakah rakyat Malaysia nak orang yang kena tuduh ataupun orang yang dihaki ataupun tersalah macam Najib Razak ni menjadi Perdana Menteri Malaysia? Sekiranya rakyat Malaysia nak, maka sebab itulah rakyat Malaysia akan dilihat oleh masyarakat di dunia ini sebagai sebagai sebuah bangsa yang tidak bertamadun. Orang di dunia akan melihat masyarakat di Malaysia ini seperti bangsa yang tidak bertamadun. Dan juga orang di dunia akan melihat masyarakat di Malaysia ini sebagai masyarakat kelas ketiga ataupun masyarakat yang pemikirannya masih rendah. Kerana apa? Kerana dia menyokong seorang pemimpin hanya daripada sudut dia punya populariti dia semata-mata, tetapi dia mengabaikan apakah masalah-masalah yang dibuat oleh pemimpin itu sendiri. Yang mana mereka ini sebenarnya rasuah. Bukan mereka rasuah melibatkan diri mereka. Mereka ini rasuah melibatkan rakyat Malaysia. Mereka rakus mengambil hak. Mereka rakus mencuri hak-hak rakyat Malaysia. So itulah rakyat Malaysia perlu rasa bahawa mereka ini perlu menjadi seorang rakyat yang bertamadun, yang menolak sebuah parti yang mana pemimpinnya adalah mereka yang rasuah dan juga salah guna kuasa. Dan apabila sebuah parti itu pemimpin dia yang mengeluarkan mandat untuk wakil-wakil parti dia bertanding, itu seorang yang rasuah dan salah guna kuasa, maka yang dia lantik untuk bertanding juga adalah mereka yang bersamaan dengan dia lah. So hari ini yang berkuasa mengeluarkan mandat dan yang berkuasa untuk menentukan siapa yang layak bertanding untuk Barisan Nasional dan juga UMNO itu sendiri adalah Zahid Hamidi, Najib Razak dan juga Mat Hassan.
Mereka ini adalah orang yang penting bagi menentukan siapa yang akan bertanding mewakili UMNO dalam pilihan raya umum yang ke-15. So, mereka akan memastikan bahawa mereka akan memilih orang-orang yang seangkatan dengan mereka. So, rakyat akan dapat pemimpin-pemimpin yang seangkatan dengan Najib Razak, Zahid Hamidi dan juga Mat Nassan. Jadi inilah yang rakyat perlu nilai sebenarnya. Dan sekiranya mereka masih lagi buta, dan mereka masih lagi tidak melihat dekat apa yang dilaporkan oleh berita hari ini, maka saya pun tidak tahulah macam mana nak label rakyat Malaysia ni. Jadi sebab itulah rakyat Malaysia dia deserve untuk pembangunan ekonomi dia itu tidak berkembang. Dia layak untuk menerima sekiranya tempat-tempat dia tidak membangun. Dia deserve untuk merasakan bahawa diri dia diasingkan oleh orang-orang berpolitik. Sebab apa? Sebab dia memilih mereka-mereka yang berpolitik bukan demi negara, tetapi mereka-mereka ini hanya untuk mengaut keuntungan bagi diri mereka sendiri sahaja. Jadi rakyat Malaysia deserve lah sekiranya apa berlaku ke atas masa depan negara kita suatu hari nanti ya. Okey tuan-tuan, liputan kes Najib Razak hari ini. Hari ini kes perbicaraan YMDB tuan-tuan. Di Mahkamah Siasat ramai yang tak baca sebab sibuk lah dengan amalan seharian. So hari ini kita nak cerita sikit lah lapor supaya rakyat tahu apa yang berlaku di dalam mahkamah hari ini. So di dalam mahkamah hari ini adalah kes perbicaraan saksi ke-13, iaitu bekas pengerusi YMDB, iaitu Tan Sri Muhammad Baqi Saleh. Dan dia adalah saksi yang ke-13 bagi kes pendakwaan hari ini. Santai menayak sikit. Okey. So di dalam mahkamah tinggi hari ini dia memberitahu mahkamah bahawa beliau mengesyaki Datuk Seri Najib Razak ini terbabit di dalam projek usaha sama Petro Saudi. Petro Saudi International Ltd, iaitu PSI ya. Dia memberitahu mahkamah bahawa dia mengesyaki Datuk Seri Najib Razak terbabit di dalam projek usaha sama Petro Saudi International Ltd, iaitu PSI ya. Di dalam kes ini tuan-tuan yang dibicarakan hari ini adalah melibatkan Najib menggunakan kedudukannya, menyalahgunakan kedudukannya bagi memanipulasikan lembaga pengarah YMDB untuk meluluskan suntikan dana permulaan sebanyak USD 1 bilion secara tunai kepada PSI. Dan kemudiannya jumlah 1 bilion ini telah dimasukkan sebanyak 700 juta ringgit ke dalam sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan Jolo, iaitu Good Star Ltd. Ini adalah kes hari ni lah. So Tan Sri ni dia bagi tahu mahkamah, Tan Sri Muhammad Baqi Saleh ni, dia bagi tahu mahkamah, dia kata dia mengesyaki Najib ni dia terlibat untuk meluluskan sejumlah dana 1 bilion kepada sebuah syarikat yang bernama Petro Saudi International PSI. Dan kemudiannya dana yang diluluskan oleh Najib ni telah pun dilencongkan sebanyak USD 700 juta ringgit kepada sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan Jolo sebanyak iaitu Good Star Ltd. So semasa kes perbicaraan ni, yang ni lawak sikit sekiranya tuan-tuan baca dengan teliti dia punya kes ni, tuan-tuan akan nampak ada benda yang lawak sikit. Bila peguam Najib dia tanya tuan-tuan Ustaz, okey, peguam Najib ni dia mempersoalkan kenyataan saksi ni.
Dia mengatakan, kenapa nak menyalahkan Najib? Sedangkan yang dimanipulasi ataupun yang diperdaya adalah lembaga pengarah yang membuat keputusan untuk meluluskan dana sebanyak 1 bilion kepada PSI. And so sekiranya orang yang mendengar hujah-hujah terupa Najib, dia akan mengatakan yang salah itu adalah lembaga pengarah, bukan Najib. Sebab apa? Sebab lembaga pengarah inilah yang meluluskan. And so sekiranya orang yang membaca, dia akan mengatakan memang Najib ni bersalah. Sebab apa? Semasa mesyuarat lembaga pengarah ni, yang disertai oleh Jolo, iaitu orang Najib, Najib telah pun menghubungi Jolo dan mengarahkan Jolo supaya memberitahu pengarah bahawa untuk meluluskan sejumlah duit untuk dana permulaan kepada PSI. So hari ini Najib mengarahkan ataupun memperdayakan lembaga pengarah, dan kemudiannya peguam Najib mengatakan bahawa kenapa nak menyalahkan Najib sedangkan yang diperdaya adalah lembaga pengarah. Memanglah, sebab yang memperdayakan lembaga pengarah itu adalah Najib Razak, dan yang diperdaya adalah lembaga pengarah. Sebab itulah bekas pengurusi iaitu Tan Sri Muhammad Fakir ni, dia mengatakan bahawa segala keputusan yang nak dibuat oleh lembaga pengarah ini selalu diganggu ataupun dipengaruhi oleh Najib Razak. Sebab Najib Razak yang direct akan mengarahkan ataupun memperdayakan lembaga pengarah dengan menggunakan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. So soalan yang dikemukakan oleh peguam Najib ni, sekiranya orang yang betul-betul berfikir, sekiranya orang yang betul-betul membaca, dia akan nampak bahawa soalan ini hanyalah untuk nak mengelirukan je. Untuk nak mengelirukan. Sebab memanglah yang meluluskan ini adalah lembaga pengarah. So mereka meluluskan kerana mereka telah diperdaya. So orang yang memperdayakan ini adalah who? Anda soal dia. Orang yang memperdayakan ini adalah Najib Razak. So hari ini rakyat Malaysia perlu tahulah, duit rakyat Malaysia ni telah hilang sebanyak berapa? 3 bilion. Dia USD USD 1 bilion ni lebih kurang dekat 4 bilion jugalah. Duit rakyat Malaysia yang telah diperdayakan oleh Najib Razak, dan Najib Razak bagi kepada Jolo sebanyak 700 juta USD. So jumlah yang diterima oleh Najib ni belum dinyatakan lagi. So kalau tuan-tuan nak tahu berapa yang masuk ke dalam akaun Najib tu, tuan-tuan boleh beli buku buku ni keluaran Ibu Yati, masa dia menyelidik berkenaan dengan kes YMDB ni. So dia ada mendedahkan hukuman, orang kata apa, kat mana duit tu pergi dan sebagainya. So mungkin tuan-tuan boleh belilah buku dia, walaupun dia dah betul dah sekarang ni. Mungkin apa yang dia tulis tu betul. Mungkin sekarang ni dia Rasul Melayu. Mungkin sebelum ni dia betul sikit kan. So mungkin boleh guna sikit lah. So itu adalah berkaitan dengan kes Najib. So begitu juga lah dengan kes Mu'alaf ni tuan-tuan. Ibu Mu'alaf yang gagal mendapatkan kebenaran, merayu untuk mengembalikan status agama Islam bagi anak dia. Yang ni pun orang kata apa, berkait dengan Najib juga. Sebab apa tuan-tuan? Ada bulan Januari tahun 2018. Najib waktu itu dia tahu bahawa sokongan ke atas dia ni berkurangan. Khususnya orang yang bukan Melayu Islam. So waktu itu Najib nak menunjukkan dia terbuka. Dia terbukalah, dia liberal. Dia pun lebih terbukalah pemikiran dia untuk menerima semua benda. Waktu itu Najib membenarkan kes Indra Mutu. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah, kes Indra Mutu VS dengan Majlis Agama Islam Negeri Perak tuan-tuan. 2018. Waktu itu Najib membenarkan kes itu
And orang kata apa, dibawa ke Mahkamah Persekutuan. And Najib menidakkan perlembagaan di bawah perkara 1218. And perkara 1218A ni adalah, saya baca pada tuan-tuan, hari ni awak semput dah ni. Okey, perkara 1218A ni adalah mahkamah yang disebut di dalam pasal yang pertama, tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. And so inilah yang orang kata apa, merujuk kepada perlembagaan perkara 1218A. So pada tahun 2018 sepatutnya apa je yang berkaitan dengan mahkamah syariah tidak boleh dibawa ke Mahkamah Persekutuan, sebab dia bidang kuasa yang terpisah merujuk kepada perlembagaan. So pada waktu tahun 2018, waktu tu Najib Razak menjadi Perdana Menteri, dia menunjukkan keterbukaan dan membenarkan kes Indra Mutu ni. Dia membenarkan kes Indra Mutu ni dibawa ke Mahkamah Persekutuan, dan yang paling malangnya kes Indra Mutu ni menang. Dan disebabkan keterbukaan Najib ni, 4 orang yang sepatutnya Islam dimurtadkan di Mahkamah Persekutuan. So disebabkan tindakan Najib ni, Najib dia menidakkan kes Lina Joy. Dan kes Lina Joy ni pada tahun 2009. Dan kes Lina Joy ni dia bawa ke Mahkamah Persekutuan. Dan di dalam kes Lina Joy ni pada zaman Mahathir waktu tu, Mahkamah Persekutuan tidak mempunyai bidang kuasa mahkamah syariah. And so Najib dia telah menidakkan kes Lina Joy. Dan dia membenarkan kes Indra Mutu ni dibawa ke Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa ke atas mahkamah syariah. And so waktu itu 4 orang budak dimurtadkan. And so hari ini dia merujuk kepada kes yang ni juga. And dia merujuk kepada kes Indra Mutu juga. Inilah yang menunjukkan kebodohan Najib Razak ni yang bersikap terlalu liberal. Yang nak menunjukkan dia ni liberal, yang boleh menyebabkan ramai yang dimurtadkan dan atau murtad dengan sendirinya, dengan sewenang-wenangnya. Ini rakyat perlu tahu di mana pada zaman pemerintahan Najib Razak, demi kuasa dan pengaruh, beliau sanggup menggadaikan macam-macam benda. Dia sanggup menggadaikan rakyat Malaysia, dia sanggup menggadaikan prinsip, malah dia sanggup menggadaikan hukum dan sebagainya. So inilah perlu rakyat Malaysia perlu tahu. Dan hari ini yang berkaitan dengan orang kata apa, agama Islam boleh dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan yang akan menentukan perihal berkenaan dengan agama Islam. Dan bukan lagi Mahkamah Syariah itu sendiri. Dan so ini adalah kesilapan-kesilapan rentetan yang telah dibuat oleh Najib Razak, yang rakyat hari ini nak dia jadi Perdana Menteri. Dan sekiranya Najib naik sebagai Perdana Menteri, lagi banyak lagi benda rosak yang dia akan buat. Ni adalah apa benda kerosakan yang dia telah buat lah tuan-tuan. Kita bagi tahu balik rentetan. So hari ni saya nak mohon lah kepada rakan-rakan yang melihat live ni untuk mendoakan ibu yang mualaf ni, dia akan diberi orang kata apa, kemudahan lah untuk dia lawan untuk menuntut 4 orang anak dia semula. 4 orang ke 2 orang anak dia. Dan untuk dia menuntut semula anak dia, dan dia mengislamkan semula anak dia tu. And so mintalah kepada rakan-rakan yang melihat live ni untuk mendoakan dia. Jadi ini adalah orang kata apa, benda yang penting lah, kerosakan yang telah dibuat oleh Najib Razak, dan akhirnya menyukarkan untuk orang masuk Islam dan juga memudahkan untuk orang keluar Islam. Ini adalah kesilapan-kesilapan Najib Razak tu sendirilah. So mana orang UMNO yang nak bisi tu boleh bisi lah. Yang nak cerita bab wuduk ke apa ke, bolehlah kita bisi sat. Saya pun semput ni nak cakap lama-lama. Okey tuan-tuan. Main tuan, orang-orang UMNO mana beranikan diri sedikit untuk masuk WC
Sebab masuk dekat live UMNO bukan boleh bisi kan. Ismail, Lokman Adam kan bukan boleh bisi. Mainlah bisi kat dalam live saya ni kan. Duduk kat dalam live orang UMNO, mereka duduk cakap seorang, bosan juga kan. Masuk dekat dalam live Amir Hijaz pun nak bisi tak boleh. Masuk live Ismail nak bisi tak boleh. Lokman Adam pun nak bisi tak boleh untuk menyatakan pendapat. So mainlah bisi kat sini. Najib memang hidup masakan Rosmah Najib. Rosmah dah sembunyi dah kan. Rosmah dah sembunyi cukup-cukup dah. Nasib baik bulan Ramadan ni sekarang ni. Kalau bukan bulan Ramadan sebut Rosmah ni payalah. Najib nak debat dengan Bang Non bila Afiq itulah kita pun duk tunggu-tunggu juga ni. Bila mereka nak buat hebat tu kan, kita nak dengar juga kan. Dan apa yang pelik hari ni tuan-tuan, ni ada ni sikitlah penambahan sikit. Apa yang pelik hari ni orang yang orang kata apa kena tuduh dekat mahkamah hari ni boleh pergi buat umrah. Rasanya lepas ni banduan yang duduk kat dalam penjara pun boleh lah kot dia nak pergi buat umrah. Sebab apa? Mungkin dia ada duit, mungkin dia orang kata apa, keluarga dia senang, mungkin sebelum dia kena hukuman mungkin dia nak pergi buat umrah boleh juga kot. Sebab undang-undang ni dia kena bagi orang kata apa, sama rata, equal tuan-tuan. Bukan boleh orang politik ni boleh pergi umrah, boleh pergi haji dan sebagainya. Rakyat biasa tak boleh. Itu adalah benda yang tak sewajarnya berlaku lah. Siapa nak bisi dengan orang gila? Kesian Abang Rosman ni. Hari ni orang boleh tengok yang mana orang gila, orang UMNO ni gila. Bila Najib ambil wuduk yang salah pun mereka, "Oh betul." Tu kata gila. Esok mati jenuh jawab lah dalam kubur, menyesatkan ramai orang. Jenuh jawab lah, benda yang salah tu wajib dikatakan salah. Tambah-tambah pula yang melibatkan kepada hukum hakam. Jadi janganlah nak berpolitik hingga lupa kepada hukum hakam ni. Dia lupa dah kepada syariat semua ni. Dia duk ingat Najib Razak ya. Tu adalah orang panggil apa, gila babi. Gila babi bukan lagi gila babi ya. Okey tuan ni ada nampak apa nama Tok Nordin pun ada dalam ni. Tok Nordin pun lama tak masuk visi dengan kita, merajuk ke apa ni, call apa pun tak. Air celupan wuduk Najib pun penjilat Najib berebut nak minum. Bulan puasa bang, bulan puasa. Sabar Ustaz, lagi berapa hari lagi? 20 hari. Waktu bulan puasa buat live ni rasa macam tak berapa nak selesa. Sebab mulut laser. Bila bulan puasa buat live ni tu yang jadi macam tersangkut-sangkut sikit cakap, bukan sebab apa? Sebab nak meluahkan tu tak boleh. Kalau bukan bulan puasa kena dah puak ni, saya ingat. Macam-macam gaya dah kena kan. Semua cukup dah, nasib baik bulan puasa ya kan. Depa buat bulan puasa ya. Tak apa tuan-tuan, kita tunggu raya pertama kita balun bab wuduk ni. Dia dah harga kasih sayang kita ni lama tak kena ludah. Bulan puasa sabar Datuk Marmomo sabar bulan puasa. Jangan duk ludah-ludah kerap sangat. Nanti orang yang buat live ni yang kena menanggung. Oleh itu semata-mata melihat seseorang berwuduk dengan celupan tangan dalam bekas yang kecil tidak boleh dihukum secara mutlak bahawa wuduk seorang itu tidak sah kerana menggunakan air mustakmal. Hal ini disokong dengan fakta bahawa cara berwuduk pada satu bekas dilakukan oleh para sahabat. Dia pun pergi carilah dia pergi carilah nak memperbetulkan juga hujah yang kata boleh tu kan. Orang kata tak boleh lah kan. Kalau dia celup air tu tak masuk balik pun, itu saya tak baca lah. Tapi celup tu memang tak sah, kita baca dah. Jadi dia menggunakan air wuduk yang telah pun dia guna untuk wuduk. Nampak sangat di situ kan. Orang nampak ayat duk menitik masuk dalam bekas tu. Orang duk belajar budak-budak ni duk belajar daripada sekolah rendah lagi. Daripada sekolah rendah duk belajar sampailah sekolah menengah. Abang kata ayat wuduk yang masuk ke dalam ayat tu semula tidak sah wuduk. Depa nak memperbetulkan juga, nak kata bagi betul sebab Najib Razak. Menyesatkan. Janganlah duk buat macam tu. Dia seumpama apa tau, dia duk pergi Google,
Dia nak ambil juga hukum hak bagi hak kata boleh sah ni. Orang-orang macam ni saya kenal dah. Bukan saya tak kenal, saya jumpa banyak dah kan. Orang jenis nak menegakkan benar yang basah ni. Kan, dia pergi Google juga, pergi cari, dia pergi type tu wuduk kan, ayat apa celup sah. Kan, cari nak bagi jumpa juga tu. Kan. Lah ni kita pegang kepada majlis fatwa lah, sebab tu dia bagi keratan tu saja, dia tak bagi link majlis fatwa. Kan, jadi majlis fatwa bagi tahu tak sah lah. Kan, janganlah duk pergi cari tang mana-mana, mai daripada Indonesia lah, duk mai daripada Filipina punya tok-tok guru ni kan. Tak baiklah macam tu kesian jadi kesian kepada orang lah, kesian kepada orang jadi pengikut-pengikut Najib ni kesian kepada orang. Jangan duk buatlah perangai-perangai tu. Orang dah klik dah link ni bawah ni ada dah, bukan darurat depa pakai banyak depa ni akan cukup panjang jadi tak payahlah ayat duduk depan mata tu besar duk ada kan. Bapak nak pakai ayat yang sama dia tengok jugalah. Biasalah Fik, dunia akhir zaman jamu disokong oleh puak-puak bangang. Bulan puasa alhamdulillah Isa, jangan duk laser sangat ayat depan mata tu ayat mustakmal kan, mana sah wuduk itulah pasal dia kan. Ayat depan mata duk ada, bukan main besar lagi kan. Tak payahlah kan. Depa kena sekolah kafar balik bukan kafar kelas fardu ain. Kelas fardu ain. Isu yang perlu dilihat adalah latar belakang individu yang berkenaan. Kawan calon-calon Samadi, dia merupakan bekas pemimpin negara Islam. Imej perlu dijaga. Tu Najib Razak. Kita pun kadang terlupa juga masa ambil wuduk, tapi kita tak sangkut KYMDB. Orang mabuk pun duk bagi tahu dia jalan tegak betul-betul benda kecil aja apalah nak salah dia bukan benda kecil. Bab wuduk ni bukan benda kecil. Semayang tiang agama abang, salah wuduk tak sah semayang rukun Islam yang kedua tu semayang tu kan, mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu. Jangan main-main jangan duk kata benda kecil salah ajak orang dia kalau kata salah kena bagi tahu salah satgi salah ajak orang duk kata sunat Najib duk pi habaq pula duk viral bagi tahu benda ni sunat amalan para sahabat. So orang yang bodoh-bodoh baru nak dekat agama pi buat style Najib dia duk kata ini adalah amalan sahabat, sedangkan tu bukan amalan sahabat, itu adalah amalan Najib Razak jadi jahanam orang punya solat. Jangan duk kata benda kecil jangan duk kata benda kecil lah kalau bab haji tu bolehlah lagi sebab bagi yang mampu, yang tak mampu tak apalah, itu bolehlah duk bagi tahu baik pilah depa nak pergi haji, depa mampu tu boleh, tapi solat tak boleh bang, jangan duk buat pasal jadi jangan duk kata benda kecil lah tiada istilah perkara kecil hukum agama atau fiqh, jangan bermain, kemudahan dah sedia ada subahat bila dia tak tegak samalah tu orang yang menegakkan benda yang basah ni juga subahat. Jangan nak buat lebih-lebih kurang bab-bab benda ni kita bukan nak gelak bab benda ni. Najib dah naik jadi level dewa di hati macai. Itulah pasal dia Okey tuan-tuan kita duk bincang tentang bab tu terlampau lama sangat. Satgi dia akan cenderung kepada menghina menghina tu macam saya berpuasa tak ada apa-apalah kan. Lebih baik kita bincang tentang benda-benda yang baru duk dengar rakan kita Ismail tu, ramai orang nak tanya saya ramai orang nak tanya saya lah siapa dia Sat sokong PN, Sat sokong BN saya ingat dia nak buat demo je, rupanya dia buat pasal ramai orang nak tanya saya siapa dia jadi lagu tu. Saya nak bagi tahu pun saya pun tak erti lah nak bagi tahu macam mana. Sat okey, Sat tak okey, kita pun pelik juga kan. Lah ni dia duk hasut kepada nak buat pilihan raya. Nak buat pilihan raya apa orang nak balik cuti raya pun orang Sabah dengan Sarawak harga naik tiket tu berapa? 4,000 tiket. Tiket naik harga 3,000, harga 5,000 dia duk kelang kabut dia nak buat pilihan raya. Jadi orang dah lama tak raya dengan keluarga, 2 tahun dah.
Kan 2 tahun dah orang tak beraya dengan keluarga, orang nak beraya lah, nak balik jumpa mak bapak. Ada di kalangan kita kan yang dia tak sempat nak melawat ibu bapa dia, ada yang ibu bapa dia meninggal dunia. Kan ada yang dia tak sempat nak melawat pusara ibu bapa dia tu. Kan so tahun ni bagilah kelapangan. Kan orang nak beramal, nak berpuasa, nak balik melawat ibu bapa, nak balik melawat pusara ayah dengan ibu dia. Kan kenapa nak jadi kejam, duk hasut nak pelihara raya, duk kelang kabut apa? Kan banyak benda lagi. Kan memanglah saya dulu pun suruh buat pelihara raya. Bila kita turun kat ground, kita dengar rintihan hati rakyat. Banyak benda lagi yang perlu nak diselesaikan. Dan ni isu orang kata apa, orang muda yang nak kena bankrupt, yang hilang pekerjaan, yang hilang tutup, kan, yang apa lepas graduate, yang baru nak masuk universiti, kan, tu isu orang muda. Ni isu kenaikan harga barang ni, harga barang naik macam orang gila dah ni. Ni apa bulan Ramadan, belum lagi hari raya. Kan hari raya nanti naik macam mana harga barang? Adakah rakyat tak perlu nak makan nasi, nak kena pergi makan kangkung, kan, ataupun nak apa nama, nak kena makan rumput ke, kan? So isu banyak lagi, kan, isu nelayan, kan, isu ni ribut bencana, kan, macam-macam isu lagi yang perlu diselesaikan. Isu pendidikan, kan, ada budak yang tak belajar setahun dah, kan, nak kena masuk kelas khas. Macam-macam isu ekonomi, kan, macam-macam lah isu yang perlu apa nama selesaikan. Bukan duk cerita tiap-tiap malam, kan, apa berani pelihara raya lah, berani pelihara raya lah. Kan, berani pelihara raya, berani pelihara raya. Kan, tunggulah Sat, kan, kes Najib dengan Zahid pun belum habis lagi. Biarlah selesai dulu kes depa. Kan, ni belum lagi selesai kes dah nak pergi pelihara raya. Kesianlah kan Najib. Kan, Najib telah pun didapati bersalah di Mahkamah Persekutuan. So dia hilang kelayakan untuk bertanding sebagai orang kata apa, wakil parlimen dekat Pekan tu. Kesian kat dia. Biarlah kes dia habis dulu. Kan, biarlah kes Zahid habis dulu. Kan, dia punya term dia ada lama lagi. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan 4. Kan, bulan 5 tahun depan baru habis. And so biarlah selesai dulu masalah-masalah ni semua. And selepas tu kita fikirlah, kan, berkenaan dengan pelihara raya. Ni rakyat nak keluar 10,000 pun alamak, nak kena bayar hutang. Ada yang nak bagi tahu kat saya, kereta nak kena tarik, rumah nak kena sita, macam-macam benda lah yang rakyat kena ni apa nama menanggung. Dia duk kira nak hasut, setiap malam. Itu pun ada orang duk pergi share live dia. Saya pun heran tak? Orang duk sebut nama dia, kita pun try lah buka tengok, check kan apa benda yang dia cakap. Berani pelihara raya, berani pelihara raya. Itu pun orang ramai duk share. Duk berani pelihara raya. Apa kalau UMNO tu berani sangat, suruhlah mereka tarik. Duk suruh. Yang peliknya orang UMNO ni, dia duk kata berani pelihara raya, dia duk suruh orang Perikatan Nasional yang tarik. Orang Perikatan Nasional ni bukan gila. Orang Perikatan Nasional ni waras, ada otak, memikirkan rakyat. Orang mereka boleh ikut gila. Duk sebut, dia berani sangat, dia suruhlah Zahid dengan Najib tu. Bukan ramai pun, 5 orang je yang nak kena tarik. Zahid, Najib, Mahzir Khalid, Samsul Anwar Nasara, Aziz Rahim. Selesai masalah. Runtuh kerajaan. Ni duk tak ada, berani ni pelihara raya lah, berani pelihara raya lah. Dia dah suruh apa nama ni Perikatan Nasional yang tarik. Dia lah tarik dulu sokongan. Dia yang nak pelihara raya, dia lah tarik. Dia ni cerdik dia ni, tu masalahnya. Terdesak benar ni, apa benar terdesak benar kan Midin. Nak jatuhkan Najib dan UMNO. Bukan kita nak jatuhkan, kita tak jatuhkan, memang dia dah jatuh pun. Orang UMNO pun begitu jugalah. Sebab itulah bila live semalam tu, apa yang kita bagi tahu, kita nak suruh orang UMNO jelaskan. Sebab apa Tan Sri Muhyiddin dipecat sebagai timbalan Presiden UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri. Berapa bilion Tan Sri Muhyiddin curi. Berapa ratus juta yang masuk ke dalam akaun dia. Apa yang dia beli dekat ini dia.
bini dia beli handbag berapa juta, kan? Bini dia beli baju berapa juta, kan? Anak dia punya rumah dekat London berapa juta kotlah ada kat London, kan? Anak dia ada buat filem seks ke, kan? Itu yang kita suruh orang UMNO cerita kat rakyat, kan? Bagi tahulah, kan? Ini dah, kan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada buat apa-apa kesilapan, kan? Dia dijatuhkan oleh orang UMNO kerana dia seorang yang baik, kerana dia seorang yang berintegriti, kerana dia seorang yang jujur. Sebab itu orang UMNO hilang poin. Dia mana boleh hentam Tan Sri Muhyiddin Yassin, kan? Dia mana boleh hentam. Dia hanya duk kata macam tu lah, kan? Hari-hari Najib dah memang Najib salah pun. Bukan kita nak bersungguh-sungguh nak menjatuhkan Najib. Najib memang dah jatuh, kan? Najib dia jatuh semasa pilihan raya umum yang ke-14, kan? Orang kata apa dengan slogan dia, I accept the verdict of the people, kan? Semua orang tahu dia jatuh. Dia dah jatuh, dan dia jatuh kerana apa? Kerana kesilapan dia sendiri, kan? Kerana dosa yang dia telah buat, bukan dosa yang Tan Sri Muhyiddin telah buat kepada dia, kan? Jadi mahkamah pun menjatuhkan hukuman ke atas dia. 2 mahkamah, bukannya 1 mahkamah. 8 orang hakim, kan? BN terbaik, terbaik tak mana tak tahulah, kan? Okey, tuan, Abah gagal lah. Tu yang kita nampak hari ni, kan? Macam-macam benda. Harga ayam naik mesti sebab sumpah laknat Najib. Kan? Sebab tu hari ni nampak kejayaan dia tu, kan? Sebab apa? Tan Sri Muhyiddin gagal lah. Sebab tu nampak kejayaan dia tu. Hari ni rakyat boleh bebas, boleh pergi bazar, kan? Rakyat tahu, tuan-tuan, Ismail Sabri berapa bulan ya dia jadi PM, kan? Bukan dia buat apa pun. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin lah rakyat dapat raya tahun ni. Rakyat boleh semayang tarawih, kan? Rakyat boleh pergi bercuti, kan? Rakyat boleh pergi buka puasa dekat tempat-tempat pelancongan, kan? Rakyat boleh pergi mana-mana je lah. Sebab apa? Kan? Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sedangkan masih ada negara-negara yang buat lockdown lagi, kan? Orang kata apa, selain Malaysia, ada negara yang sekat pelancong masuk, kan? Ada negara yang macam-macam benda lah, kan, yang berlaku, kan? Ni ada orang sebut berkenaan dengan kes apa ni, kes ni wartawan apa TV3, kan? Dia dulu tahun 80-an ke 90-an, dia ada cerita. Ada seorang wartawan ni, ada seorang wartawan RTM ni, dia dah kahwin, kan? Dia dah kahwin. Laki dia nama apa? Saya lupa lah laki dia nama apa. Dia dah kahwin. Lepas tu dia jumpa dengan seorang kerabat Pahang lah, kan? Orang bukan kerabat, apa nama dia, orang besar Pahang. Masa tu orang besar Pahang ni dia menikah dengan kerabat Terengganu ke kerabat Pahang, kalau tak silap saya. Kan? Waktu tu bini dia ni orang tu dia dah ada bini dah. Lepas tu dia pergi ngorat, kan? Dia pergi ngorat wartawan ni, kan? Mengorat lah kali, kan? Dia suruh laki dia ni bercerai dengan bini dia, kan? Suruh laki dia bercerai dengan bini dia lah. Lepas suruh laki dia bercerai dengan bini dia, lepas tu, kan, mereka pun menikah lah. Kenduri apa pun tak ada, kan? Dia menikah di Bukit Tungku kot, kalau tak silap ni lah, nikah kat situ. Adalah cerita dulu berkenaan tu. Aduh, saya pun lupa nama dia. Mungkin orang UMNO boleh cerita kot. Cerita tu bulan puasa, kan? Kita malas nak sebut benda-benda ni semua. Tetapi benda ni adalah benda fakta lah. Rakyat Malaysia semua tahu, kan? Jadi dia ni seorang pemimpin jugalah dulu, kan? Bini pertama dia tu sampai gila, dia berkata, kan? Sampai gila lah, kan? Nama apa tak bini pertama dia, kan? So bini kedua dia ni bini orang lah dia ngorat, kan? Bini wartawan tu, kan? Lah ni bini dia lah, kan? Kan? Kita pun lupa dah cerita dia tu. Mungkin dia pun nak cerita kat kita. Kalau tak pasti hang buat fitnah, awak yang marah ni, kan? Apa yang marah ni, kan? Orang cerita pasal orang lain, apa yang nak marah, kan? Azhar Ain ni marah pula, kan? Bila kita cerita pasal tu, kan? Apa yang marah? Bukan kita kata kat
dia punya bos dia kan. Kita tak kata kat bos dia kan. Kita ada cerita lah tu drama dulu. Orang pun tahu drama tu kan. Ramai orang tahu nikah senyap-senyap kan. Semua orang tahu cerita tu. Mana ada orang tak tahu kan. Ramai orang tahu lah cerita tu. Majoriti rakyat Malaysia tahu lah. Tapi cerita sikit pasal kena hak tu mereka kata fitnah. Hak tu Zainal kata fitnah kan. Buat lockdown tapi COVID tinggi ya. Yang dia kena tengok statistik semasa Tan Sri jadi Perdana Menteri, berapa banyak kematian. Semasa Ismail jadi Perdana Menteri, berapa banyak kematian kan. Tu depa kena tahu kan. Berita dunia jam 10 Cai-cai UMNO yang marah Fik tu dia orang bertuhankan JB yang Kluster Mahkamah bukan marah nasihat itulah saya pun heran pernah dengar cerita tu Fik kan. Pernah dengar itulah saya pun pernah dengar kan. Siap bayak kat suami tu apa dengar cerita yang tu kan. Dengar cerita yang tu kan. Siap bayak suruh cerai dengan bini dia. Kita pun dengar lah cerita saya tu, tapi kita tak suka lah peribadi-peribadi ni tak apalah, mungkin depa lupa kot kisah tu berita dunia jam 10 malam duk kata lebih lagi dia pergi menyantau kita pula tak tahu pasal PA. Fik, kami pemuda PRU nanti akan pilih PN orang muda ni kena keluar lah mengundi kita tak jadi kahwin orang bukan kita tangkut-sangkut KYNDB dah tak boleh dapat star. Dah boleh dapat star terbaik bro boleh dapat dah sekarang ni. Bukan boleh dapat, dah rasa dah dia punya advertising apa semua tu ada lah. Saya duk bagi sikit-sikit bantuan kat orang bantu diri sendiri sikit terima kasih lah orang-orang yang bagi star ok tuan-tuan orang muda ni kena ada dalam diri mereka ni sikap tanggungjawab. Itu saya baru ni saya jumpa orang muda mereka beritahu kami ni meluat dengan politik kami ni rasa penat lah dengan berpolitik dan sebagainya bila tanya kat mereka adakah mereka rela negara kita ni mundur mereka rela ekonomi negara kita ni merodum mereka rela rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa, adakah mereka rela ditindas dan sebagainya. Mereka menjawab mereka tak rela benda tu so bila mereka tak rela benda tu, hak-hak mereka diambil dan sebagainya, so mereka kena membuat pilihan sebab mereka kena tahu wakil rakyat ni adalah wakil kepada rakyat, wakil yang dipilih mereka yang pilih so sekiranya apa-apa berlaku kat dalam negara kita, yang bertanggungjawab rakyat lah yang bertanggungjawab sebab rakyat lah yang pilih mereka rakyat lah yang meletakkan mereka kat situ. Macam sekarang ni kat Melaka orang Melaka duk bising duk kata mana dia Manifesto BN dulu BN buat macam-macam janji masa PRN Melaka so itu yang mereka tanya sekarang ni dah hampa pilih BN, hampa minta lah kat BN so memang dia melupakan lah semua apa yang dia janji kat Melaka tu macam tu lah juga dekat Johor sekarang ni duk gaduh pula MB tak dapat MB tak disokong oleh Exco orang tu nak ambil tempat MB, nak protes macam-macam benda lah itu yang dia kata kestabilan. Mana ada kestabilan so bila hari ni tak stabil, yang salahnya adalah rakyat sebab rakyat yang memilih mereka, sebab rakyat yang tidak mau keluar mengundi so orang muda sekarang ni dia kenalah buat orang kata pilihan yang betul orang muda hari ni kena keluar mengundi lah. Dia kena keluar mengundi untuk memastikan bahawa orang yang dia pilih itu adalah orang yang terbaik untuk dia macam dekat Johor tu dia nak juga pilih Hasni. Macam Hasni itu memang terbaik untuk dia last kali apa yang dia dapat macam tu juga dekat Melaka selesai tak pasal kes Pasiak dan sebagainya? Mana selesai sebab apa? Sebab orang muda yang hak mau keluar mengundi. So orang muda kena main peranan lah
Sebab hari ni jumlah undi orang muda tu bukan sikit tuan-tuan. Banyak, dia lebih kurang 40%. 40% penambahan undi orang muda. So orang muda kena keluar mengundi ya, bukan dia menyokong dia tak mau menyertai parti politik, tu hak dia. Dia nak menyertai ke dia tak mau sertai ke, itu hak orang muda. Ada setengah orang dia tak mau nak pergi masuk. Bukan dia senang-senang nak isi orang dan sebagainya. Ada setengah orang yang dia melihat. So lihatlah benda tu dengan baik dan buatlah keputusan, bukan lihat saja. Ni duk bagi tahu dia duk lihatlah macam mana situasi politik semasa. Melihat saja tak boleh, dia kena buat keputusan yang betul. Who's yang dia nak pilih dan yang mana yang dia rasa baik untuk negara dia. Okey tuan-tuan, setakat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.